Salam Madani dan selamat pagi. Saya Hajarul Asya binti Haji Ramli, Ahli Majlis MPAJ Zon 14 dalam kawasan Taman Nirwana, sebahagian Taman Dagang, Putra Sulaiman, dan sebahagian daripada Kompleks Muhibah ni dalam kawasan saya lah. Saya dilantik menjadi ahli majlis awal tahun lepas daripada 2023 dan sehingga sini disambung sehingga 2025. Saya berasal daripada Melaka dan mendapat pendidikan di Melaka sepenuhnya sehingga ke tingkatan 6. Saya menceburi politik sejak zaman reformasi lagi. Saya tak pernah masuk mana-mana parti politik. Sehinggalah saya terlibat dengan reformasi 98. Ya, betul. Starting. Saya juga ketua wanita ahli parlimen, ketua wanita keadilan Parlimen Pandan, di bawah kepimpinan YB Rafizi Ramli, dan sebelum ni bawah Datuk Seri Wan Azizah. Saya juga pernah berkhidmat dengan beliau. Saya tinggal di Ceras, bukan kawasan ni. Saya bukan orang sini. Tapi saya ada pembantu dan jawatan-jawatan kuasa saya semuanya daripada kawasan sekitar sini. Jadi saya tak ada masalah dengan penduduk kawasan ini untuk mendapat maklumat dan sebarang aduan. Kerana JKP saya, ahli jawatan kuasa saya, kebanyakannya semua majoritinya daripada kawasan sini. Daripada ranting-ranting PKR sini. Saya memang berhasrat, memang kami sebagai ahli majlis, misi kami memang untuk menyelesaikan setiap aduan dan masalah penduduk. Kami adalah orang perantaraan antara penduduk dan majlis perbandaran. Tapi bukan semua masalah kami dapat selesaikan secepat yang mungkin. Ada perkara-perkara yang boleh kami selesaikan cepat dan ada perkara-perkara yang perlu ambil masa sedikit lah. Kerjasama antara ahli majlis dan majlis perbandaran memang cukup baik antara pengarah-pengarah dan YDP. Setiap kali ada mesyuarat memang kami mendapat feedback yang baiklah daripada pengarah. Setiap aduan mereka cuba buat sebaik mungkin. Dan saya rasa kalau kawasan saya ni masalah tak banyak sangat berbanding dengan kawasan-kawasan yang lain. Sebab kebanyakan kawasan saya ni penduduk dia orang-orang lama yang pernah menjadi kaki tangan kerajaan yang sedang berehat sekarang ni. Jadi aduan-aduan tu lebih kepada macam pokok, longkang, pokok, longkang. Anjing pun ada? Yalah, anjing pun ada. Kawasan persekitaran lah tuan. Banjir pun tak ada. Sebelum ni ada tapi dah diselesaikan. Dan program saya yang terbaru ni pada 18 hari bulan kita akan buat rotong royong mega di flat apartmen PKNS Taman Dagang bersebelahan dengan Galaxy. Di situ merupakan kawasan denggi tinggi juga sebelum ni. Jadi, Gotong royong? Ya, kita ada gotong royong mega yang melibatkan semua jabatan MPAJ dan melibatkan jabatan kesihatan daerah. Kita akan buat semakan longkang semula, towing kereta-kereta yang tak pakai lagi dekat situ. Pendek kata kita akan lebih fokus kepada basmi denggi. Fogging. Sebab kami dah tumbuhkan pasukan kombi di situ. Jadi selepas gotong royong ni pasukan kombi akan follow up lah apa yang kami dah buat pada 18 hari bulan. Bagi Shell Talk ke apa dia orang kasih kan? Ya, insyaAllah. Dan 7 hari bulan ni sebelum rotong royong tu, 7 hari bulan kami akan buat prah rotong royong. Kami akan turun awal. Oh, lagi 2 hari? Lagi 2 hari kami akan turun awal untuk pastikan penduduk dengar arahan kami, menyelesaikan masalah dia dulu. Sebab masa hari kejadian, barang-barang yang kami rasa tak perlu memang kami akan selesaikan. Bermakna masa tu dah tak ada tolak ansur lagi. Yang lain-lain hal saya rasa tak ada. Pejabat Puan Aisyah di situ ya? Ya, pejabat saya di Dewan Komuniti Taman Nirwana Fasa 1.
Pasar 2. Pasar Di 2 situ, sebelah dengan Masjid Mustaqim. Dulu puan tu yang anak Maidin. Ayah dia Puan Mastura. Sebelum Mastura. ni Mastura. Saya selalu sana aktiviti dia. Sebelum ni Puan Mastura itu pun sahabat saya juga. Salah seorang daripada sahabat saya. Okey, jadi perancangan Puan Aisyah lah dalam tempoh 2 tahun ataupun 5 tahun akan datang ni. Sebab politik ni dia tidak tetap kan, berubah-ubah. Ya, betul. Saya dalam perancangan buat bahasa ni, saya sekarang ni tengah menyusun kawasan-kawasan yang parking, kawasan-kawasan lapang yang perlu dibuat kotak parking untuk memudahkan penduduk berurusan dengan mana-mana pihak. Setakat ni saya dah buat kotak-kotak parking di luar komplek Muhibah ni bagi memudahkan pengunjung yang datang, dan mungkin saya ini akan... parking ni ada puan ya? Ya, betul. Yang sampai kat luar tu. Ya, betul. Sebelum ni tak ada parking saya rasa. Ya, tak ada. Kami dah turap cantik-cantik. Sebelum ni lopak-lopak, betul kan tuan? Ya. Sebelum ni lopak, saya dah minta buat turapan, dan bila kita buat turapan, kita mesti dapat sedikit pulangan lah untuk kos turapan tu. Jadi kami sediakan tempat parking yang selesa. Jadi pengunjung yang datang tak perlu risau. Bayar duit parking, ikut sistem yang terbaru ni, insya-Allah penguat kuasa tak akan kacau berbanding dengan sebelum ni. Dan saya akan perluaskan dekat kawasan-kawasan yang lain lah. Itu salah satu saya punya polisi lah untuk terus meluaskan supaya pemudah pengunjung datang pada satu-satu tempat. Dan yang kedua, untuk kebersihan lah tuan. Saya akan pergi ke kawasan-kawasan flat yang ada dalam kawasan saya untuk tubuhkan kombi untuk kebersihan dan bekerjasama dengan JMB yang ada lah. Biasanya flat ni berdepan dengan vandalism. Ya, betul. Berdepan dengan jenayah, kehilangan motor, konflik jiran tetangga. Bagaimana puan nak uruskan? Itu kita memang ada kerjasama dengan IPD. Kebetulan memang nasib saya IPD dalam kawasan saya. Kami memang ada hubungan rapat dengan IPD bahagian jenayah maupun dengan OCPD. Memang kami mendapat sokongan yang kuat lah. Bila kalau saya telefon minta bantuan, terus dia orang akan datang. Di Pandan ni, di kawasan puan ni, mungkin berbagai kaum kan? Ya, bagaimana puan uruskan? Salah satu macam hari ni kami ada buat edaran limau untuk sambutan Tahun Baru Cina. Walaupun saya sedar di Komplek Muhibah ni kebanyakan pengunjung Melayu, tak ada yang Cina. Tapi saya bawa tim saya daripada Pusat Khidmat Parlimen Pandan untuk sama-sama merasakan kemeriahan sambutan Tahun Baru Cina pada minggu depan tu. Supaya kita ada rasa, rupanya kita kena sambut juga Tahun Baru Cina. Kita ada bangsa Cina dalam Malaysia ni. Macam hari ni, salah satu cara saya memupuk perpaduan di kalangan kita. Okey, sambut tahun Cina kita bagi 5 Mandarin. Bagaimana kalau sambut Aidilfitri? Ada cadangan nak bagi lemang ke? Memang dalam perancangan di kawasan Kampung Pandan kami akan buat lemang dan rendang. Tapi saya tak pasti berapa bulan, tapi memang ada tim yang akan buat lemang dan rendang, masak beramai-ramai secara bergotong royong. Dan bagi pihak saya di JKP 14, kami akan sediakan juga satu menu seminggu, untuk satu menu untuk buat pengagihan kepada kawasan. Di taman permainan ni, taman kanak-kanak, botani park ke, kalau ada dusun bandar ke, masalah tandas tak ada? Masalah tandas? Tandas awam. Tandas awam. PMX dah settle lah, tandas sekolah kan. Jadi bila puan nak uruskan tandas untuk taman permainan, kadang-kadang di satu kawasan tu ada senam aerobik. Jadi dalam masa 2 jam tu dia orang mungkin buang air besar ke air kecil je. Kalau pendapat saya, kalau macam di kawasan-kawasan rekreasi yang besar, kebanyakan semua ada tandas awam tuan.
Macam di Komplek Muhibah baru-baru ni kita ada buat pertandingan BMW Bandar Bersih, Wangi dan Menawan. Dan Komplek Muhibah ni antara pemenang tandas bersih, wangi dan menawan. Dan tandas macam di kawasan saya ni tak banyak sangat kawasan rekreasi sebab kawasan tanah terhad tuan. Jadi untuk tandas tu saya rasa untuk kawasan tapak tandas pun rasanya macam tak sesuai. Okey, di masalah penjaja ni kan, kalau dapat banyakkan food court, open food court ni, sebab saya pergi dekat Thailand, negara lain dia tak ada nak buat bagak ke besar ke kan, simple macam ni, tapi orang boleh berniaga, orang boleh datang, mungkin boleh tambah lagi. InsyaAllah saya dah buat permohonan di MPAJ untuk fasa yang kedua. Saya akan MPAJ akan hantar kios-kios yang bentuk saiz sederhana dalam kawasan ni untuk peniaga, sebab kita akan buat pemutihan. Peniaga-peniaga masalah pemutihan, peniaga di tepi-tepi jalan tu kami akan sediakan kios. InsyaAllah di kawasan saya dapat fasa yang kedua. Jadi kios tu yang saya lihat dah lama, saya rasa dah setahun masih belum diserahkan kepada penjaja. Dan mereka pun komplain tak ada air, tak ada api, cuma mungkin letak makanan itu saja. Mereka komplain lah dah setahun. Kenapa benda tu lewat lambat? Sebab masih ada lagi pencanggahan antara peniaga dengan MPAJ. Ada masing-masing ada perlukan perbincangan lagi tuan. Yalah, dia biasanya perancangan tu, planning tu sebelum dilaksanakan dah bincang antara penjaja, persatuan penjaja, dan setengah penjaja tepi jalan tu mereka tak ada persatuan. Itu yang masalah, nak settlekan masalah mereka tu lambat kan. Itulah bila kita offer kios untuk penjaja akan timbul lagi banyak lagi penjaja yang akan timbul selepas ni. Jadi itu pun satu masalah untuk kami juga. Bila kami buat satu kawasan bagi kios, akan timbul lain. Dan dia minta kami offer juga macam tu. Itu yang jadi masalahnya untuk penjaja ni. Kebanyakan penjaja ni kadang-kadang tu bukan daripada kawasan kita. Mereka datang daripada kawasan-kawasan luar. Jadi itulah jadi satu cabaran untuk kami sebagai ahli majlis untuk buat pemutihan tuan. Tapi sedang kami usahakan dan laksanakan. Okey, akhir sekali Puan seorang wanita ahli majlis, orang politik yang bekerja mungkin 20 jam satu hari. Ni suami ni tidak terlibat secara langsung dengan politik. Macam mana nak settlekan masalah tu? Dan 2 tahun akan datang, apa yang akan berlaku pada Puan? Pencapaian objektif, peningkatan, target? Saya sebagai seorang ahli politik, saya memang tak bercita-cita tinggi. Saya hanya bercita-cita untuk bantu masyarakat. Tapi bila dibagi peluang ini, insyaAllah saya cuba. Dan kalau kata keluarga, saya sentiasa, suami saya ikut ke mana saja saya pergi. Dan dia sentiasa sokong setiap apa yang saya buat. Dan kalau kata keluarga, sebab anak-anak saya semua dah besar. Dan saya rasa tak ada masalah dengan untuk urus takbir negara, untuk urus takbir keluarga. Dan masa tu memanglah untuk ahli majlis ni kita bekerja 7 hari seminggu. Dan kadang-kadang 8 hari seminggu. Ya, betul tuan, kami kadang-kadang sebab masyarakat kan, ya, betul, berbilang kaum di bandar ni, dan masyarakat dia lebih berpengetahuan kan. Ya, betul. Kadang-kadang kita baru nak cakap dia dah tahu dah. Ya, betul tuan. Jadi Hajah Nur Aisyah ni terpaksa bayar allowance lah pada suami hari-hari ikut. Bukan allowance lah, tapi sekurang-kurangnya adalah kawan. Kan dia pun tak ada apa nak buat, jadi dia bantu dan sokong saya lah. Sebab dia juga orang politik sebelum ni, tapi dia tak terlibat dalam mana-mana jawatan. Okey, terima kasih Hajah Nur Aisyah, ahli majlis Zon
14. Zon 14. Saya dulu selalu datang pejabat tu, mungkin akan datang kalau ada program boleh telefon saya lah. Boleh, Kalau boleh, saya Tuan. free saya datang sana kan. Saya tinggal di Bukit Indah. Oh, Lalu Bukit cover Indah. Ultimate lah dengan MP kan. Ya, betul. Okey, terima kasih, itu sahaja Sama-sama. perbualan ringkas bersama ahli majlis Puan Nur Aisyah ataupun Hajah Nur Aisyah. Sekian, terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum.